Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aki mana aki? Aki ikut ya aki. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Imam Jawa ni? Mana? Mana? Aqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Fallah, maka bermula Allah tu mawjud, ialah zat yang ada, qadimun yang sedia kala, baki kekal, mukhalifun yang menyalahi, lil khalqi akan segala makhluk, bil itlaq dengan secara itlaq. Wa qaimun, dan dia tu berdiri, ghani maha kaya, tidak berhajat apa-apa selain daripada dia. Itu isyarat siap qiyamuhu binafsihi itu. Wa wahidun, dan esa ia wahid, dan bersifat dia maha hidup dia. Qadirun, zat yang maha kuasa. Muridun, zat yang maha menentu. Alimun, zat yang maha mengetahui. Bi kulli syai', dengan tiap-tiap sesuatu. Bi kulli syai'. Sami'unil basiru, zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Wal mutakallimu, dan zat yang maha berkata-kata. Lahu, sabik baginya, bagi Allah Ta'ala tu ada baginya, bagi Allah Ta'ala sifatun, beberapa sifat, sab'atun yang 7, tantazimu yang disusun dengan teratur, dengan rapi. Nah, itu tantazimu. Yakni yang dimaksud kata fallahu mawjudun idza aradta, apabila menghendakilah oleh engkau ma'rifatal 'ishrina sifatan, akan mengetahuikan 20 sifat, Fa'akulu maka aku jawablah bagi engkau. Fa'akulu laka maka aku jawablah bagi engkau.
fa aqulu laka, maka aku jawablah bagi engkau, Allahu, bermula Allah tu maujudun, yang ada. Maujud dengan mana wujud. Ila akhiriha, hingga akhirnya lah. Fal wujudu, maka bermula ada tu amrun i'tibariyun. Ini dia ambil pendapat Imam Abu Hasan, pendapat Asy'ariyah. Fal wujudu, maka bermula ada tu amrun i'tibariyun, ialah perkara yang dikira-kira sahaja pada akal. Apa amrun i'tibariyun? Ayatabiruhu, dibuat kira akan dia, akan amrun tadi tu, al-mu'tabiru fi zihnihi. Mu'tabar, mana dibuat kirakan saja, fi zihnihi, di dalam zihin, akalnya. Apa mana? Ayuqaddiruhu fihi, ditakdirkan akan dia perkara tu, fihi, padanya, pada zihin, fihi ay fi zihni, fi zihni, setakat itulah. Notah situ. Yuqaddiru, ditakdirkan akan dia amar, perkara tadi tu, amrun tadi tu, fihi fi zihni, ditakdirkan saja, orang panggil perkara tu dalam akal kita. Perkara tu pada kharijnya tidak ada pun. Di luar dari mata kepala kita tu tidak ada pun. Hanya sungguh tadi tu fi zihni, pada akal saja. Naziruhu, bandingannya as-sawabu masalan lah. Bandingan orang panggil perkara amrun i'tibar ini as-sawabu masalah, iaitu pahala. Ai masalan umassilu laka masalah, aku buat contoh akan dikau sebagai satu contoh. Tu ai bukan as-sawab, ai bukan as-sawabu tu, tak ada alif tu. As-saubu, pakaian. Tu salah hadis. Naziruhu, bandingannya, buat contoh, orang panggil apa perkara amrun i'tibari itu, as-saubu, baca as-saubu juga as-sawabu dah. Tak ada alif tu dah. Ada alif tak? Ada. As-saubu itu pakaian. Masalan ay umassilu laka masalan. Idza kana, apabila adalah fi sundukin, apabila adalah pakaian tu di dalam sunduk, dalam bekas. Fi sundukin. Summa ukhrija minhu, kemudian dikeluarkan daripada sunduk. Fa innahu, maka bahawasanya, yutasafu bizuhuri, disifatkan pakaian tu dengan nyata. Fa hadza zuhuru, maka bermula itu kenyataan, laisa wasfan zaidan ala thawbi, bukanlah jadi satu sifat yang lebih di atas saub, di atas pakaian. Tu contoh kita kata pakaian adalah almari. Nampak tak? Tutup almari kepala pada. Nampak tak pakaian ada tak? Tak nampak pakaian ada ke tak? Ada ni. Maka bila kita keluar pakaian tu, oh ada pakaian, nampak tak? Jadi ada pakaian tu, adakah ada pakaian, lepas tu ada pula dipakai gitu. Nampak ada di pakaian tu. Ada pakaian tu, nampak ada tak di pakaian? Tak ada. Bukanlah satu yang zaid, sifat yang lebih daripada pakaian tu, illa melainkan annal aqla, bahawa bermula akal, yuqaddiruhu, mentakdirlah, mengira-ngiralah akal tadi tu, akan dia, akan ada pakaian tadi tu, wasfan zaidan, satu sifat yang lebih. Itu hanya akal saja dia kata, oh ada pakaian, itu. Padahal kalau kita tengok tu pakaian je ada. Ada pakaian tu ada? Tak ada. Haza, ini pendapat mengatakan wujud ni amrun i'tibariyun. Ma ialah pendapat haqqaqahu, yang mentahqiqlah akan dia, akan ma al-ulama'u, oleh para ulama, min qaulil Asy'ari, daripada pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi Asy'ariyah tu dia kata, ya Imam Bahasa Asy'ari sendiri dia kata wujud-wujud tu bukan wujud-wujud tu ainul mawjud. Wujud-wujud tu diri zat yang ada tu sendiri, bukan sifat yang lebih suku sakat daripada zat.
Kemudian ulama mentahqiqkan balik pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari itu mengatakan artinya wujud-wujud tu hanya amrun i'tibariyun, mana amrun fi zihni. Mana perkara yang dikira-kira pada akal je. Bukan benda hak lebih daripada zat, daripada ain diri benda tu, tidak. Itu maksud. Tu haza, ini pendapat yang mengatakan wujud tu amrun i'tibariyun. Ma ialah pendapat haqqaqahu yang mentahqiqlah akan dia ini pendapat ni al ulama'u oleh ulama min qaulil Asy'ari, daripada pendapat Imam Abul Hasan Al Asy'ari radhiyallahu taala anhu, meredalah oleh Allah taala daripada Abu Hasan Asy'ari. Wa daliluhu, dan bermula dalilnya dalil wujud. Wa daliluhu, dan bermula dalilnya dalil yang menunjuk kata mesti Allah ada. Tentu tidak, Allah Ta'ala tu tidak ada. Qauluhu, ialah firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. La ilaha ay la wujuda, tidak ada yang ada, illa ana, melainkan akulah yang ada. Itu artinya tidak ada Tuhan yang sebenar-benar ada. Tuhan yang sebenar yang ada tu tidak ada, melainkan aku sahaja, kata Allah, yang ada. Wa aidan, dan juga ini dalil akli dia panggil. Itu dalil akli. Laulam yakun, jikalau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala tu maujudan ada. Laulam yakun subhanahu wa taala maujudan, jikalau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala tu yang ada. Itu mana? Kalau Allah Taala tu ke yang ada, nescaya dia tu tak ada. Kalau dia tu tak ada, maka bagaimanakah alam ni boleh ada dengan sendiri kah? Itu. Lau lam yakun subhanahu wa ta'ala maujudan, maka nasyai'un minal khalqi. Jikalau tidak adalah Allah Ta'ala tu yang ada, nescaya tidak ada sedikit pun daripada makhluk ni. Kenapa? Karena makhluk ni mana boleh jadi yang sendiri? Pasti ada yang mengada. Maka yang mengada tu ada kesamaan dengan makhluk yang diada kah? Tak mungkin gitu. Kalau makhluk yang ada ni, kalau yang menjadikan makhluk ni pun sama makhluk, mustahil. Meja nak buat meja boleh. Kursi nak buat kursi mana boleh. Mesti yang lain daripada kursi meja tu lah yang buat kursi. Artinya kalau yang buat makhluk ni tu sama makhluk, mustahil. Tak boleh. Mesti yang buat makhluk ni tidak sama dengan makhluk. Itulah dipanggil Tuhan. Kalau makhluk sama makhluk buat, mana boleh? Makhluk mana benda yang dijadi? Benda yang dijadi buat benda yang dijadi. Mana boleh? Tu. Lepas tu, kena khalik lah buat makhluk. Kalau khalik tak ada, bagaimana makhluk nak ada? Itu. Lau lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan, maka nasyai'un minal khalqi. Itu dalil akli itu dipanggil. Laulam yakun, jikalau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala tu maujudan yang ada, maka nescaya tidak adalah syai'un sedikit pun minal khalqi daripada makhluk ini. Wal kidamu, dan bermula kidam, huwa ialah kidam tu adamul awwaliyati, ialah ketiadaan yang dibangsa pada permulaan liwujudihi, bagi adanya Allah Taala. Falam yakhluqu nafsahu, maka tidaklah Allah Ta'ala tu menjadi akan nafsahu, akan dirinya. Wala khalaqalahu ghairuhu, dan tidaklah telah menjadi akan dia Allah ghairuhu, oleh yang lainnya. Bukan Allah Ta'ala buat diri dia sendiri, dan bukan juga ada Tuhan lain yang buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia kata itu. Falam yakhluqu, maka tidaklah menjadilah. Falam yakhluqu, maka tidak menjadilah Allah Ta'ala nafsahu, akan dirinya. Bukan Allah Ta'ala buat diri dia sendiri, tidak. Lepas ada Tuhan lain wa Allah Ta'ala. Wala khalaqalahu, dan tidak adalah yang menjadi akan dia Allah ghairuhu, oleh yang lainnya, lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ini dalil nakli ni. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Selesai, tidak diperanak dan tidak beranak. Wal baqa'u, dan sifat yang seterusnya ialah baqa'. Wa ialah baqa' tu adamul inqidha'i li wujudihi, ketiadaan terhenti bagi adanya Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zatnya Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram,
dan kekalah zat bagi Allah Ta'ala yang empunya kemuliaan dan keagungan. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan sifat mukhalafah lil hawadis, tidak serupa akan yang baharu. Huwa ialah sifat mukhalafah tu adamu ketiadaan mumatsalati syai'in minal hawadits lahu, ketiadaan serupa sesuatu pun daripada yang hawadis yang baharu ni lahu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Falaisa, maka tidak adalah bagi Allah Taala tu lahman daging, wa azman dan tulang, wala tawilan dan tidak ada tinggi, wala qasiran tidak ada pendek, wala mutawassitan dan tidak ada sederhana. Fahuwa ta'ala, maka ia Allah Ta'ala tu ta'ala zatun laisa fiha syai'un minas sifatil hawadisi, maha tinggilah zat Allah Ta'ala, laisa fiha tidak ada padanya pada zat Allah Ta'ala tu syai'un sedikit pun min sifatil hawadisi daripada segala sifat-sifat yang baharu. Wa kullu ma, dan tiap-tiap barang khatara bibalika yang terlintas di dalam benak kepala otak engkau. Apa ma tadi tu? Bayan pada kata ma khatara min sifatil hawadisi, daripada segala sifat-sifat yang baharu. La tusaddiqu, la tidak boleh engkau benarkan. Tu la tusaddiqu, tidak boleh engkau benarkan. Anna fi syai'in syai'an, anna fillahi, akan bahawa pada anna fillahi syai', anna fillahi, akan bahawa pada Allah Ta'ala itu sabitlah syai'an, akan sesuatu, min zalika, daripada demikian itu, daripada demikian sifatil hawadith tadi tu. Walaisa lahu, dan tidak adalah lahu baginya Allah Ta'ala makanu aslan, tempat semata-mata tidak ada. Maka tak bolehlah mengaya Allah Ta'ala ada di atas arah, di atas bumi, di atas langit, di mana-mana, tak boleh. Allah tidak bertempat di mana-mana. Walaisa lahu, dan tidak adalah baginya, bagi Allah makanu aslan, tempat semata-mata, bila qaidin, tak apa qaid. Berkata ada juga tempat yang tak ada. Mana boleh itu? Tempat juga tempat tinggi kali. Mana boleh itu? Sebut kata tempat tu masih wallah, lain daripada Allah. Masih Allah lah ada tu artinya Allah Ta'ala yang menjadi makhluk. Maka kalau Allah Ta'ala ada atas tempat tu, artinya Allah Ta'ala tu berhajat pada tempat. Allah Ta'ala menupai bagi makhluk dia. Mustahil ala Allah. Walaisa lahu makanu aslan, dan tidak adalah bagi Allah Ta'ala tu tempat semata-mata. Falaisa, maka tafriqnya tidak adalah dakhilan Allah Ta'ala tu di dalam fid dunia, di dalam dunia. Wala kharijan anha, dan tidak juga di luar daripadanya dunia. Ada ayat. Allah tu tidak ada di dalam alam, tidak di luar alam. Takut lu Tuhan duduk di alam bumi ke? Tak. Di luar bumi? Tidak. Di dalam alam? Tidak. Di luar alam? Tidak. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak adalah bagi Allah Ta'ala tu satu banding pun, satu jua pun perbandingan, tidak ada. Walam yakun, tidak adalah lahu baginya Allah kufuwan ahad, yang sekufu, yang setanding, yang boleh dibuat misal contoh, ahadun, satu pun. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sedikit pun sejak sedia kala lagi. Tidak ada sedikit pun sejak sedia kala dan selama-lamanya seumpamanya Allah Ta'ala, sedikit pun tidak ada. Itu. Qauluhu qaulun nazimi bi itlaqi, bermula perkataan bagi nazim bi itlaqi ay min ghairi taqyidin, itu makna itlaq. Allah Ta'ala tak serupa akan makhluk akan yang baharu tu bi itlaqi apa? Min ghairi taqyidin, dari ketiadaan dikait bi ba'dil wujuhi, daripada sebahagian jalan. Mana Allah Ta'ala tu tak serupa langsung dengan makhluk. Bukan tak serupa tapi ada juga satu jalan lagi. Tidak. Kalau ada satu jalan lagi tu orang panggil taqyid. Tu taqyid. Taqyid dikait. Tak serupa tu pada pihak betul je. Hak lain serupa lah ke. Ni tak serupa langsung. Itu maknanya. Bi'itlaqi. Min ghairi taqyidin, daripada ketiadaan dikaitkan. Bi ba'dil wujuhi, dengan sebahagian jalan. Wujuh itu makna jalan. Dengan sebahagian jalan-jalan. Bimakna, dengan makna annahu, bahwasanya Allah Ta'ala, annahu annallaha Ta'ala mukhalifun, menyalahi, tidak serupa lah ya Allah Ta'ala tu lil khalqi, akan makhluk, fi jami'il wujuhi, pada sekalian jalan. Falaisa subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah Allah Ta'ala tu mukhalifan, tak serupa lil khalqi, pada makhluk ni, fi wajhihim, pada satu jalan saja, tidak.
wa mumathilan dan padahal serupa ya Allah fi wajhin akhara pada satu jalan yang lain. Tidak. Jadi Allah Ta'ala tu tak serupa akan makhluk pada semua bentuk, semua jalan, semua perumpamaan. Itu maksud. Tak serupa langsung. Tu bukanlah maksud Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk ni pada satu pihak je. Pada pihak lain-lain ada persamaan Allah tu, ada kaki, ada tangan. Tidak. Tanazzahallahu an zalika, tersucilah Allah Ta'ala an zalika daripada demikian itu. Demikian mana an zalika mukhalifi lil khalqi fi wajhi wa mumathili fi wajhi akhar. Itu. Tu tersucilah Allah Ta'ala daripada demikian itu, demikian serupa menyalahi, tak serupa akan makhluk pada satu jalan, tetapi yang serupa dengan makhluk pada jalan yang lain. Mustahil. Wal qiyamu bin nafsi, dan berdiri dengan sendiri. Apa maksud? Yang ni ada bahasa zat. Huwa ialah Allah Ta'ala tu istighna'u, terkaya ini tidak berhajat an zatin daripada zat. Yakumu biha, yang berdirilah Allah Ta'ala tu biha bizat. Allah Ta'ala tidak berhajat pada zat untuk dia ada di zat tersebut. Kenapa? Karena dia tu ialah zat, bukan sifat. Mana misal qiyamil aradi bisa irzawati, seperti berdiri adanya setiap sifat-sifat arak ni, sifat-sifat baharu ni, bisa irzawati pada dengan sekalian zat-zat. Tu. Kalau Allah Ta'ala tu berhajat di zat, artinya Allah tu sifat. Maka kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka tak bolehlah Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat. Kenapa? Karena sifat tak boleh bersifat dengan sifat yang selain daripada diri dia tu sudah sifat dah. Itu maksud. Lagu tu. Maka luputlah segala sifat-sifat kamalat. Kalau Allah Ta'ala tu berhajat pada zat, maka dia tu sifat. Maka kalau dia sifat, dia tak boleh bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat. Karena diri dia tu sudah sifat dah. Maka mustahil. Wal istighna, dan terkaya juga. Yang ini tidak berhajat la yahtaju, tidak berhajat lah Allah Ta'ala anil mujidi, daripada yang mengada. Dua makna tu. Tidak berhajat pada zat. La yahtaju ila zatin, wa la yahtaju ila fa'ilin. Mujidin ay fa'ilin lah. Wal istighna'u 'anil mujidi, dan tidak berhajatlah, terkayalah dengan mana tidak berhajatlah Allah Ta'ala 'anil mujidi, daripada yang mengadakan dia. Fala yansha'u ta'ala an ghairihi, maka la yansha'u fala yansha'u, maka tidak menghendakilah Allah Ta'ala an ghairihi, daripada yang lainnya. Kama nasya'a, seperti mana barang nasya'a adalah menghendakilah wujudul hadisi tu menghendakilah oleh adanya yang baru anhu daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala tu berhajat kepada yang mengada, artinya Allah tu tidak wajibal wujud, tidak qidam, tidak baqa. Sebab apa? Sebab dia berhajat kepada yang mengada tu, artinya dia dulu tak ada. Kemudian yang mengadakan dia itulah yang menciptakan dia. Maka kalau gitu terluputlah sifat qidam, baqa dan wujud sebelum ni. Tu. Tu li'anna wujudahu ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tu. Li'anna wujudahu ta'ala, kerana bahawasa ada Allah Ta'ala tu zatiyun, ada bahasa zati, ada bahasa sungguh, bahasa zat, bahasa sungoti. Faqauluhu, maka bermula perkataannya, perkataan nazim ghaniyun, ghani itu mufassirun, ialah mentafsirkan liqaulihi, bagi perkataannya nazim qaimun, berdiri itu. Ai anna makna qiyamillahi ta'ala. Tu ai anna makna qiyamillahi ta'ala binafsihi. Apa maksud? Iaitu bahawa bermula makna bagi berdiri Allah Ta'ala binafsihi, dengan sendirinya itu apa makna? Istighna'uhu, ialah terkayanya Allah Ta'ala, itu tidak berhajatnya Allah Ta'ala an kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang selain daripada Allah Ta'ala. Wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan berhajatlah kullu ma siwahu ilaihi, oleh tiap-tiap ma siwahu, oleh tiap-tiap barang selain daripada Allah Ta'ala, ilaihi ilallahi ta'ala. Walidzalika, dan kerana demikian itulah, kerana apa? Li ajli
Ghani tadi itu mentafsirkan bagi perkataan qaimun tu. Itu. Walizalika, dan kerana demikian itu yu'abbaru, diibaratkan anil qiyami bin nafsi, diibaratkan daripada qiyami bin nafsi, berdiri dengan sendiri itu, bil istighna'il mutlaqi, dengan istighna' mutlak. Gitu. Allah Ta'ala tu terkaya mutlak. Apa? Tak berajak apa-apa. Itu mana terkaya mutlak. Bukan kaya ada harta. Tidak. Istighna' mutlak tu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu, dan tunduklah oleh segala muka-muka. Itu. Wa anatil wujuhu, dan merendahkan dirilah oleh segala muka-muka, atau menundukilah oleh segala wajah-wajah, lil hayyi, bagi zat yang maha hidup, al qayyum, yang maha tidak berhajat kepada selain daripada dia. Ini ya, al qayyum maknanya ai istighna' mutlaq. Tidak berhajat apa-apa langsung. Ai itu nak tafsir wa anati. Nak tafsir wa anatil wujuh. Ai khada'at. Makna menunduk itu. Menunduklah, merendahkanlah al-wujuhu oleh segala muka-muka kepada zat Allah Ta'ala yang maha hidup, yang tidak berhajat kepada selain daripada dia. Habis itu, wal wahdaniyatu, dan bermula sifat Allah Ta'ala wahdaniyah, ialah wahdaniyah adamu ta'addudi, ketiadaan berbilang fi zati, pada zat Allah, wasifati, dan tidak berbilang pada sifat, pada segala sifat, wasifati, dan tidak berbilang pada segala sifat, wala af'ali, dan tidak berbilang pada segala perbuatan Allah. Falaisa zatuhu, maka tidak adalah zatnya Allah Ta'ala murakkaban, bersusunlah ia Allah, min ajza'in, daripada beberapa juzuk. Tidak ada. Falaisa zatuhu, maka tidak adalah zatnya Allah Ta'ala tu murakkabatan, tersusun, jadi tersusun, min ajza'in, daripada beberapa juzuk. Walaisa fil khalqi, dan tidak, itu makna yang pertama tu nafi kam muttasil fi zat. Walaisa fil khalqi, dan tidak adalah pada makhluk ni zatun, satu zat pun, kazatihi, seperti zatnya Allah Ta'ala. Itu nafi kamun fasil. Kenapa? Di annal khalqa, kerana bahawa bermula makhluk ini jismun murakkabun, ialah satu jisim yang tersusun. Walaisa fi rabbina, dan tidak adalah pada Tuhan kami syai'un, sedikit pun, min zalika, daripada demikian itu, demikian jisim yang tersusun. Walaisat sifatuhu muta'addidatun min jinsin wahid, wallahu a'lam. Itu dulu. Wa ila zalika, qala syarihu, wa ila zalika, dan kepada demikian itulah, demikian cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar tu masuk dalam gua, kemudiannya dibuatkan oleh Allah Ta'ala akan laba-laba tu membuat sarang di permukaan bitu, dan buat burung merpati dua ekor duk bertala di permukaan bitu tu, maka orang kafir musyrik pun tidak tu menyangka kata bahawasanya Nabi dan Abu Bakar tu tidak ada dalam gua tersebut. Asyara, telah mengisyaratlah sahibul burdati, oleh tuan empunya qasidah burdah, biqaulihi, dengan perkataannya di dalam qasidah burdah tu, wa ma hawal gharu min khairin wa min karami, wa kullu tarafin minal kuffari anhu ami, fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima, wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi, zannul hamama wa zannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin, beradalah di dalam gua sur tu daripada yang terbaik dan yang mulia. Wa kullu tarafin, dan tiap-tiap bahagia, tiap penjuru, minal kufari, daripada pokok kafir, anhu ammi anhu, buta daripadanya, tak dapat melihatlah akan Nabi SAW dan sahabat dalam gua. Fasidku tu mana fasahibu sidqi, mana gitu sebenarnya. Tu dihazahkan mudhaf sahibu sidqi itu lil mubalaghati lah, kerana nak mubalaghah. Fasidqu tu fasidqu, maka tuan empunya kebenaran, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ghari, di dalam gua sur,
wasiddiqu lam yarima. Nah, pada wasiddiqu lam yarimani, patutnya gitulah. Tuh. Nah, dihazahkan nun. Apa? Dihazahkan nun. Dengan ya tu li darurati syi'ri lah. Fasidku, maka bermula Nabi SAW fil ghari di dalam gua, wasiddiqu dan Abu Bakar As-Siddiq. Wasiddiqu tu Abu Bakar lam yarimah, tidak kelihatanlah kedua-duanya oleh orang kafir musyrik. Wahum, padahal bermula ikut kufar, yakuluna, berkatalah mereka itu, ma bil ghari, tidak adalah di dalam gua ni tuh min arimi, daripada apa yang dilihat tu tidak ada apalah hak boleh bersembunyi dalam gua ni. Zannu, menyangka-nyangkalah mereka itu kufar, al-hamamah, akan burung merpati, wa zannu, dan menyangka-nyangkalah mereka itu kufar, al-ankabuta, akan labah-labah, ala khairil bariyati, di atas Nabi sebaik-baik makhluk, lam tansuj wa lam tahumi, tidak rosak binasa dan tidak bertempiara lagi lah. Itu maksud. Tu. Qauluhu, bermula perkataan sahibul burdah, fasidku, ai sahibus sidqi. Itu. Tadi fasidku ai sahibus sidqi. Siapa sahibus sidqi? Wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya lam yarima, ai lam yar. Macam mana tu? Lam yarima, asalnya lam yarimani. Ai, apa maksud lam yarima? Lam yairaha wa lam yamfakka anhu. Mana tidak dapat lam yarima ni mana tidak bercerai daripadanya. Itu mana? Wa makna arimi ahadun, seorang pun. Wa makna arimi tadi, wahum yakuluna bil ghari min arimi, dan bermula mereka itu kufar, yakuluna, berkatalah mereka itu, ma bil ghari, tidak adalah di dalam gua sur tu, min arimi, daripada seorang pun. Min arimi itu maknanya ahadun, seorang pun. Wa makna, dan bermula makna arimi dalam qasidah burdah tu khabar, ahadun, ialah satu orang pun, tidak ada. Itu kata orang kafir musyrik, ma bil ghari min arimi, tidak ada seorang pun di dalam gua ni. Itu tidak ada pun di dalam gua ni daripada seorang pun. Itu maksud gitu. Habis, wa hadhihi aqidatun, dan bermula ini ini lagi akan datang yang akan dia sebut ni. Ya, tu. Aqidatun. Tu ai mu'taqadatun, benda yang dipegang. Itu jamaknya aqaid, beberapa banyak perkara yang perlu dipegang di dalam hati. Wa hadhihi aqidatun tu atfu ala jumlatil alhamdulillah. Tu wa hadhihi aqidatun tu ialah apa di atas jumlah alhamdulillah. Wasmul isyarati, dan bermula isi isyarah pada kata hadhihi aqidatun tu, aidun, kembalilah musyarun ilaih dia tu. Ya, lepas tu apa? Gia akak ada. Akak itu akak. Ya. Wasmul isyarati, dan bermula isi isyarah pada kata hadhihi aqidatun tu, aidun, kembalilah musyarun ilaih dia tu, alal ibaratil muta'alliqati zihnan. Tu kembali kepada beberapa ibarat-ibarat yang masih bergantung di dalam pemikiran musannif nazim tu. Jadi hazihi ai apa? Hazihi tu, hazihi bermula ini beberapa ibarah fi zihnin nazimi, itu di dalam zihin, kepala otak bagi nazim. Itu mana musyarun ilaih bagi isyarah hazihi tadi. Kembali tepat musyarun ilaih ni ialah alal ibaratil muta'alliqati zihnan, di atas beberapa ibarat yang masih bergantung di dalam akal, zihin, nazim.
Nazalaha, menempatilah akan dia, akan ibarat-ibarat tersebut tu manzilatal hadiri, pada tempat yang sudah ada dah di luar daripada kepala, di luar daripada kepala otak, di luar daripada zihir. Al-mahsusi, yang dapat dikesankan bil basari, dengan pelihatan mata kepala. Tu. Jadi padahalnya tidak ada lagi, tapi dibuat seumpamanya sudah ada dah. Orang panggil siap ibarat tu ditulis. Itu maksud. Menempati pada tempat yang sudah ditulis dah. Padahal tak perlu tulis lagi. Itu. Fa'atlaqa, maka diitlaqkan alaiha, di atasnya, di atas ibarat tu lafzal isyarati, akan lafaz isyarah al-maudu'a, yang dihantarkan likulli hadirin, bagi tiap-tiap yang sudah ada mahsusi, yang dapat dikesan dengan panca indera. Itu. Wakhtara, dan dipilihkan, wakhtara, dan memilihlah al-lafzul maudu'u, wakhtara al-lafzul maudu'u, dan memilihlah oleh lafaz yang dihantar lil qaribi, bagi yang dekat. Tu mana dipilih oleh lafaz, yang memilih oleh lafaz yang dekat tu, hazihi tu. Hazihi tu isim isyarah lil qurbi tu, lil qarib, untuk dekat tu. Tu hazihi, haza, hazihi. Kalau zalika, tilka, itu isyarah yang jauh, baik. Kenapa tu? Waqtaral lafzul maudu'u lil qaribi, dan memilihlah oleh lafaz hantaran, lafaz isi isyarah yang dihantar itu makna menunjukkan lil qaribi, bagi dekat, litanbihi, untuk mengejut, membuat penjagaan, ala annaha, di atas bahawasanya ibarat-ibarat yang lagi akan ditulis itu qaribatun, sangat dekat, at-tanawuli qaribatut tanawuli, gitu. Dekatlah oleh dekatlah pencapaiannya, itu. Qaribatut tanawuli, dekatlah bagi mencapaikan dia, sahlatul husuli, mudah bagi menghasilkannya, itu. Sebab dia kata wahazihi, dia kata wazalika, jauh. Wahazihi aqidatun, bermula ini mana? Ini beberapa ibarat yang masih ada dalam kepala otak sebenarnya, tapi dijadikan apa masih ada dalam kepala otak tu, menempati pada tempat sudah ditulis dah di depan-depan ni, dapat dikesan dengan panca indera yang 5 ni. Ada. Maka kerana tu digunakan hazihi, supaya apa? Supaya menjagakan pada kita di atas bahawasanya dekat untuk mencapai, mudah untuk menghasil. Itu maksud sebut itu. Waqtaral lafzul maudu'u lil qaribi, dan memilihlah oleh lafaz yang dihantarkan maknanya bagi dekat, iaitu hazihi, bukan zalika, tilka, tidak. Tu litanbihi, untuk menjagai, ala annaha, di atas bahawasanya al-ibarah al-atiyah, lagi akan datang. Ditulis ni. Belum tulis lagi ni, tak tulis lagi tu. Al-ibarah al-atiyah, al-ibarati al-atiyati, al-muta'alliqati fi zihnil musannifi tu, qaribatut tanawuli, dekatlah bagi mencapaikannya, sahlatul husuli, mudahlah untuk menghasilkan dia. Walidha, dan kerana inilah, tu. Kerana mana? Kerana mudah. Wali ajlil qarib, wasahlah, wali ajlil qaribati tanawuli, wasahlatil husuli, itu. Itulah. Afradal khabara, ada jatuh kita ada tu. Afradal khabara, membuat mufra'lah akan khabar, membuat mufra'lah oleh nazim akan khabar. Afradal khabara. Dan luar kitab tu ya ada jatuh tu, waliza al khabara tu. Kita kena tengok dalam syarah. Cuba ya, dalam hasyiah ada tak? Afrada tu betul. Jadi waliza, dan kerana inilah
ai li ajli qaribati tanawuli wa sahlatil husuli, dan kerana inilah, kerana dijadikan mudah untuk mencapai dan senang untuk menghasil itu, afradal khabara, membuat lafaz mufrad lah oleh nazim akan khabarnya, ma'a serta annaha, bahwasanya ibarat-ibarat tersebut fi nafsiha, pada dirinya, pada ibarah tersebut tak kena tu. Ma'annaha, serta bahawasanya akidah tu kan sebagai khabar, betul tak? Wa hadhihi aqidatun, saniyatun, aqidatun tu khabar. Nah, waliza, dan kerana inilah, kerana mudahnya orang panggil ibarah, kerana senang untuk dapat dihasilkan dia, mudah untuk mencapai, afradal khabara, telah membuat mufrad lah oleh nazim akan khabara, akan khabar bagi hazihi, ma'annaha, serta bahawasanya khabar hazihi itu, iaitu akidah itu, fi nafsiha, pada dirinya akidah tu, fi nafsiha, fi nafsil akidah, qaidu kasiratun, bi berapa akidah-akidah, bi berapa banyak pegangan-pegangan yang perlu dipegang, bukan satu je hak perlu dipegang. Tu ilmu akidah, satu je nak pegang, bukan banyak. Tu patut kenapa wa dengan akidah, wa hazihi aqidatun, patutnya wa haza aqaidu, gitulah itu ni. Inilah bi berapa pegangan dak. Wa amari aqidatun tu, kerana apa? Kerana ibarah yang lagi akan senang untuk kita tu menghasilkan dia dan mencapaikan dia. Dekat untuk kita mencapai, senang untuk kita menghasil. Kerana tu khabar tu dibuat mufrad. Padahal diri akidah tu bukan satu je. Qaidu kasiratun, bi berapa banyak akidah-akidah yang hendak dipegangi di dalam hati kita. Sawaun kanat kulliyatan au juz'iyatan, sama ada aqaid yang kita nak pegang itu ya bahasa jenis kulli ke atau juz'i ke, banyak lagi. Tu saniyah, wa hadhihi aqidatun saniyah, ay saniyatun nisbatun ila sana, nisbatan ila sana. Wallahu alam, itu itulah nisbatun ila sana. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Summa alam, kemudian ketahuilah olehmu, annal kalama, akan bahawasanya bermula perkataan, allazi yaqa'u fi qalbil insani, yang mana bermula perkataan yang jatuh, yang berlaku atau yang jatuhlah fi qalbil insani, di dalam jantung manusia. Jatuh dalam hati, dalam jantung manusia. Tu wasamaihi, dan yang jatuh pada pendengarannya manusia. Wasamaihi ay uzunihi, pada telinga manusia. Summa alam, ketahui olehmu, annal kalam allazi yaqa'u fi qalbil insani wa sam'ihi ay udhunihi, akan bahawasanya bermula perkataan yang berlaku, yang jatuh di dalam jantung hati manusia dan pendengarannya manusia. Tu bi manzilati ta'amil ladzi yaqa'u fi jawfihi, menempati pada tempat makanan yang jatuh pada perut seorang. Tu jadi perkataan hak kita dengar, perkataan hak masuk dalam diri kita tu, masuk kot telinga, masuk pada dalam hati tu, sama pada tempat makanan hak masuk dalam perut kita. Orang duk makan sama lebih kurang tu, kata Imam Ghazali.
Imam Ghazali kata ni. Faminhu, maka setengah mana wajah samanya. Ini nak menyata wajah syabah dia. Sama antara al-kalamu al-kalamul ladzi yaqa'u fi qalbil insan dengan at-ta'amul ladzi yaqa'u fi jawfil insan. Mana wajah samanya? Faminhu, maka setengah daripadanya, ai faminhu ta'am, faminat ta'ami, gitu. Faminhu ai faminat ta'ami, maka setengah daripadanya, daripada makanan hak masuk dalam perut mung tu, ad-darru, ialah mudarat. Wa minhu ay wa minat ta'ami, dan setengah daripadanya, daripada makanan hak masuk atas dalam perut mung tu, an-nafi'u, yang bermanfaat. Sama. Perkataan apa lagu tu? Setengah perkataan masuk dalam telinga kita tu, hak masuk jantung kita tu, masuklah hati kita tu, setengahnya ada mudarat, setengahnya ada manfaat. Tu. Wa minhu, dan setengah daripada makanan lagi. Wa minhu wa minat ta'ami lagi ni. Wa minhu ay wa minat ta'ami, dan setengah daripadanya, daripada makanan tu, al-ghidha'u ay al-quwwatu, memberi kekuatan, mana tenaga. Setengahnya memberi kekuatan, tenaga. Wa minhu, dan setengah daripada at-ta'am yang masuk yaqa'u fi batnihi fi jawfihi tadi tu, yang masuk jatuh dalam perutmu tadi tu, as-samu, ialah racun. Setengahnya racun, setengahnya memberi tenaga dan sebagainya. Bal, bahkan inna baqa al-kalam, sesungguhnya berkekalan perkataan yang jatuh dalam perutmu tu. Tu. Bal, bahkan inna baqa al-kalami wa tajarru'ahu aktsaru wa ablaghu minat ta'ami. Bahkan sesungguhnya kekalnya perkataan. Tu. Kekalnya perkataan. Dan sukanya untuk dihilangkan dia. Aktsaru, terlebih banyak, wa ablaghu, terlebih bersangatan, minat ta'ami, daripada makanan tadi. Makanan balik orang mau makan pagi ni betul berak dah, faham tak? Itu. Dia tak lama dah perutmu tu Irfan. Makan betul ni pagi esok berak dah. Tapi kalau perkataan tu ya tidak gitu. Ada mu tubik balik perkataan benga tolak. Tubik. Ada gitu. Mu dengar tak pagi tadi orang kata tolak benga tu, mu berak ulat tubik. Tubik perkataan benga tolak. Ada gitu. Ada hidup kekal dirimu gitu. Itu. Jadi berat lagi perkataan daripada makanan tadi. Fa inna ta'ama, maka bahawa sebermula ta'am, makanan tadi, yazulu anil ma'idati, hilanglah daripada perut, binaumin, dengan tidur, dengan sebab tidur, wa ghairihi, dan lain daripada tidur, dengan berak kau guana tak ya, kau tu hajat kau guana ya lah kau tu. Tu. Wa rubbama wallahu a'lam. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairat. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.